Standby. Okay bro? Mikrofon Okay. Okay. Soalnya apa tadi bro? just nak standby aja. Okay. So saya test mic dulu. Test 1, test 2. Okay, test. Halo guys, selamat datang ke dalam channel saya, Bosku di Bumi Kenyalang. Oke guys, hari ini kita ada tetamu istimewa. Oke, ini adalah orang yang sangat begitu pintar dan sangat maju dalam kehidupan dia guys. Oke, kita akan memperkenalkan diri dia, nama dan asal. Hello everyone, nama saya Lucas Joni dan saya berasal daripada Bintulu, Sarawak. Bintulu ni dia lebih dikenali sebagai tempat industri, dia lebih dikenali sebagai tempat oil and gas. Dan majoriti di Bintulu ni kita dapat nampak lah, dia merupakan satu pelabuhan, tempat pelabuhan dan juga tempat perindustrian yang besar. Dan itu adalah merupakan salah satu daya tarikan di sana, dan mostly orang yang suka bekerja, mencari pekerjaan, mereka akan selalunya akan memilih Bintulu untuk mereka bekerja. Dan bagi sesiapa ingin terlibat dalam pekerjaan oil and gas lah. Dan Bintulu juga dia juga dikenali dengan belacan. Dan saya rasa tidak asing juga, dia bukan setakat benda industri. Dan Bintulu ni kalau tak sah, kalau tak ada di Sarawak, tak sah kalau belacan tu tak dari Bintulu. Sebab bagi saya sendiri, bagi orang asal daripada Bintulu, saya sangat mengagumi bahawa belacan Bintulu adalah bagi saya the one of the best dibandingkan dengan belacan yang saya telah rasai. Dan kalau sesiapa bagi anda yang melihat video ini, anda kalau anda ingin memakan belacan, pilihlah belacan Bintulu. Yang itulah belacan yang saya sangat sarankan kepada anda semua. Ya. Good question. Bagi saya sendiri, saya pribadi, tempat yang best di Bintulu ni dia sekarang merupakan daya tarikan. Saya boleh cadangkan kepada anda semua, jika anda yang melihat channel ni, jika anda ingin pergi ke Bintulu, jangan bolehlah singgah di Tanjung Batu. Sebab Tanjung Batu ni dia dikira sebagai tempat kita nak berehat. Tempat dia adalah pantai, dan tempat tu merupakan satu tempat peranginan yang jika anda nak merasakan cendol ABC, nak merasakan angin sempoi macam tu kan, anda boleh pergilah ke Tanjung Batu. Dan anda akan melihat banyak orang lalu lalang kat situ, dan situ dia mempunyai fasiliti yang sangat memuaskan, dan dia lebih terjaga dan bersih, dia punya alam sekitar. Dan kedua, saya ingin mencadangkan anda juga boleh pergi ke Taman Turbina Bintulu. Taman Turbina Bintulu ni dia merupakan mini zoo, dan situ ada banyak hewan. Bagi sesiapa anda yang tertarik dengan hewan, ataupun bagi sesiapa yang tak pernah lagi pergi ke Bintulu, anda bolehlah pergi ke Taman Turbina. Dia akan menjanjikan anda dengan tumbuhan dan variety of hewan dekat situ. So itu tempat yang saya rasa terbaik. Dan saya rasa selain dari itu, saya rasa tidak banyak sangat. Saya cadangkan dua tempat ni. Ya. Correction. Makanan famous di Bintulu, dia saya boleh kategorikan kepada halal dan tidak halal. Kalau bagi yang tidak halal, anda boleh merasakan satu, bagi saya sendiri, saya sangat suka kuih cap di Bintulu. Dan kerana dia punya satu taste yang berbeza daripada tempat yang saya pernah rasai. Dan kedua, saya suka dengan mi kolok di Bintulu. Mi kolok sana best, dan sedikit berbeza dibandingkan tempat saya sekarang. Dan kalau yang halalnya anda boleh merasakan pergi ke satu tempat, ada satu mi yang famous, iaitu mi udang. Mi udang ni merupakan salah satu tarikan. So bagi sesiapa anda yang ingin pergi ke Bintulu, saya cadangkan pergilah ke Bintulu dan carilah mi udang. Mi udang dia sangat tip top.
dan saya bagi my rating 10 out of 10. Anda boleh pergi merasakan mi udang dekat itu suku kaum. So kat situ dia pelbagai sebenarnya, dia berbagai jenis etnik. Saya tak boleh beritahu secara minority ataupun majority etnik, tetapi in general kat situ banyak Iban, populasi yang tertinggi. Lepas tu kedua ada juga daripada bangsa dan suku kaum Dayak yang lain, kena Binayu Kelabit dan juga terlepas juga ada juga bangsa Cina dan juga ada juga bangsa Melayu, Melanau kat situ. Dia ada banyak variety dan majority kalau anda pergi sana memang kan anda lebih melihat lebih banyak suku kaum Iban dekat sana. Kenangan manis di Bintulu adalah apabila saya meluangkan masa dengan keluarga saya. Saya ni anak perantau dan saya begitu jarang sekali balik ke kampung halaman saya. Dan apabila dapat, terutamanya pada masa COVID dahulu, apabila kita dikuarantinkan, kita kena lockdown, dan sangat rindu bersama dengan keluarga untuk duduk bersama, makan bersama-sama dan meluangkan masa dengan mereka. Itu kenangan manis bagi saya adalah meluangkan masa dengan keluarga, melupakan aktiviti dunia di luar dan menghabiskan masa dengan adik-beradik, bergurau senda dan meluangkan diri masa dengan mereka dengan melakukan aktiviti yang telah lama terpendam. Dan salah satu kenangan manis adalah apabila saya dengan ibu dan bapa saya, apabila kami bertiga dapat bersama-sama untuk membina rumah. Dan itu merupakan pengalaman yang sangat best apabila berada di umur sekarang, apabila kita dapat menyumbangkan menggunakan duit titip peluh tersendiri untuk membina rumah untuk ibu bapa kita. Itulah kenangan manis di mana ibu bapa saya telah menara saya, dan inilah peluang untuk saya sendiri sebagai anak lelaki untuk menyumbang kembali kepada ibu bapa saya dan titip peluh daripada saya sendiri. Itu kenangan manis. Kali pertama saya datang ke Kuching pada tahun 2010. Masa tu tujuan saya datang ke Kuching adalah dengan tujuan untuk menyambung pelajaran di sini di Universiti Teknologi Marang. Dan saya pertama kali, dan saya tidak pernah menjejaki tempat luas, dan Kuching adalah tempat pertama yang jauh saya pernah pergi pada waktu tersebut. Dan saya berada di Kuching belajar daripada tahun 2010 sampai 2013 pada masa tersebut. Tempat peranginan boleh tempat kegemaran yang kamu pergi jalan-jalankan? Tempat kegemaran saya di Kuching adalah saya lebih suka untuk pergi ke Paradise. Paradise best. Bagi siapa yang anda belum pernah pergi ke Kuching, boleh pergi Paradise. Paradise itu dia ada banyak makanan, dia punya ada banyak delicacy sana yang begitu menarik perhatian bagi jiwa muda lah. Saya jiwa muda, so saya lebih terpikat kepada tempat Paradise sebab dia punya design, dia punya dia punya perasaan muda tu cantik. Saya suka kat situ meluangkan masa seketika, lepas tu balik. Dan tempat kedua yang saya suka sini, kalau di aktiviti, saya suka pergi ke hiking. Sebelum COVID ni saya gemar dengan hiking. Di Kuching banyak tempat hiking. Sini banyak bukit, banyak gunung. Jangan tak cuba. Sini tempatnya sangat menarik. Makanan kegemaran saya di Kuching, banyak banyak kalau secara khususnya, secara umumnya,
Saya sangat suka dengan nasi ayam di Kuching. Entahlah kenapa saya tertarik dengan nasi ayam kat sini kan. Mungkin agak dia murah. Mungkin kot sebab harga ayam naik kan. So entahlah harga naik, tapi saya masih tertarik dengan nasi ayam kat sini. Dan kedua, lasar. Pergi Mam Lasar. Mam Lasar sangat terbaik. Saya sangat suka dengan dia punya kuantiti, dia punya sup tersebut dengan dia punya udang tu. Lasar, jangan tak cuba Mam Lasar. Saya suka lasar dengan nasi ayam. Lepas tu rumah asap. Saya sangat suka makan ke rumah asap, tapi tempat tu tak halal. So saya tak cadangkan kat situ. Tapi situ dia menyajikan makanan yang ada juga yang pangan, ada juga benda yang tak halal. Tetapi tempat saya suka pergi situ apabila mengidam akan sesuatu. Ya. Saya jujurnya saya ingin pergi ke Sabah, dan kalau dah tanya saya kan, perkara pertama kalau dia tanya apakah tempat pertama yang ingin pergi, saya akan pilih Sabah. Okay. Tetapi malahnya hasrat saya tidak kesampaian. Bila nak pergi sebelum COVID, pasal kanser. Ya, tapi saya berharap pada tahun yang baru ini saya harap saya berpeluang untuk pergi ke Sabah dan menikmati alam sekitar di sana dan bergaul dengan orang sana dan menikmati segala makanan dan juga merasai pengalaman kehidupan di sana. Jangan takut. Bagi saya sendiri kata-kata positif yang lebih kepada kata-kata motivasi. Jangan takut untuk mencuba benda yang baru selagi belum merasai benda tersebut jika anda belum tahu kebaikannya. So jangan malu, jangan segan. Jika anda peluang untuk pergi ke Sarawak, di Kuching ke Bintulu, saya janji dengan anda pastikan merasakan pengalaman tersebut adalah satu pengalaman yang sangat berharga. Di sini anda dapat nampak satu kehidupan yang harmoni. Di sini anda dapat berjumpa dengan pelbagai suku kaum yang mempunyai pelbagai etnik dan juga gaya budaya yang berbeza. Dan di sini setiap etnik dia mempunyai makanan-makanan yang berbeza. Dan saya ingin menjemput orang sesiapa yang melihat channel di Bosku ni. Saya ingin menyarankan anda, bagi anda sesiapa yang belum pernah menjejaki di Sarawak ini, take it as a challenge. Tempat sini sangat harmoni dan banyak pelbagai budaya dan lestari kehidupan di sini. Dan akhir kata, saya beritahu kepada semua, be safe and take care out there masa COVID ni, ya, dan juga sentiasa jaga kesihatan masing-masing. Okay, itu saja. Halo guys, terima kasih yang menonton channel saya Bosku di Bumi Kenyalang. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video saya kalau kamu suka, dan pastikan menonton sampai habis dengan kawan saya Lukas. Oke guys, kita jumpa lagi dalam channel saya yang seterusnya. Bye. Bye. Itu saja. Thank you. Bye.